Tahun 1971 merupakan tahun yang gemilang bagi Malaysia. Bermulalah satu zaman baru. Pembubaran Majlis Gerakan Negara atau MAGRAN berarti pulihnya demokrasi berparlimen. Suatu pertanda sihat untuk masa depan negara. 17 Februari, di bangunan Parlimen, Perdana Menteri Tun Abdul Razak berucap kali terakhir kepada MAGRAN yang digantikan dengan Majlis Perpaduan Negara. Di Dewan Tengku Abdul Rahman, 20 Februari, berlangsung istiadat pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang kelima, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, menaiki tahta kerajaan selama 5 tahun. Keberangkatan masuk ke Balai Rung Seri didahului oleh hulu balang yang membawa alat-alat kebesaran negara dengan iringan nobat Raja berangkat. Betapa keagungan istiadat penuh tradisi ini yang dipesakai turun-temurun sejak zaman Kesultanan Melaka pada abad yang ke-15. Upacara gilang gemilang disaksikan oleh duli-duli, baginda raja-raja, gubernur-gubernur serta pembesar-pembesar negara yang berpakaian istiadat lengkap dengan pingat-pingat kebesaran. Datuk Paduka Maharaja Lela Tengku Mustafa Ibni Tengku Besar Burhanuddin mempersembahkan keris panjang diraja, lambang kebesaran dan kekuasaan. Di sampirnya terterap lambang-lambang 11 negeri Tanah Melayu dahulu serta juga lambang Malaysia. Kucupan terhadap keris kerajaan menandakan penerimaan tanggungjawab sebagai turus negara. Sesungguhnya satu peristiwa bersejarah yang berkait dengan gemilangnya zaman silam. Satu lagi peristiwa penting, upacara mengangkat sumpah oleh ahli-ahli parlimen. Ketika Perdana Menteri, ahli-ahli jemaah menteri, ketua-ketua menteri dan para ahli parlimen bersumpah setia, secara khusyuk diingatkan bahawa kepada merekalah terbeban tanggungjawab berat mewujudkan keamanan, kemajuan serta kesejahteraan negara. Di akhir tahun, 2 orang menteri baru dalam kabinet yang disusun semula, Dr. Lim Keng Yek dan Tuan Haji Taib Mahmud, mengangkat sumpah memegang jawatan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekretariat Negeri, 15 Mac, Dewan Undangan Negeri Selangor mula bersidang selepas tergantung selama 22 bulan. Ianya dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Selangor. Bertitah, Baginda menyeru para anggota Dewan Undangan mengutamakan kepentingan negara. Menjelang bulan April, Dewan-Dewan Undangan semua negeri mula bersidang dirasmikan oleh Kebawah Duli Baginda Sultan-Sultan yang berkenaan, kecuali di Kelantan yang dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota. Para ahli Dewan Undangan diingatkan supaya mengenepikan pertimbangan peribadi dan berhati-hati dalam perbincangan mereka. Tema di tiap-tiap pembukaan Dewan Undangan Negeri ialah keamanan, kemajuan serta kemakmuran yang berlandaskan prinsip-prinsip rukun negara. Dewan Tengku Chancellor Universiti Melaya, Jun 1971, 2,500 orang siswazah menerima ijazah masing-masing dari Pro-Chancellor Tan Sri Hakim Sufyan. Tema utama tahun 71 ialah masalah pengangguran. Naib Chancellor Universiti mengingatkan selagi taraf pengajian tinggi terpelihara rapi, pasti tidak akan timbul masalah siswazah menganggur. Negara pada masa ini berkendakkan usaha bermakna demi memenuhi semangat dasar pelajaran kebangsaan. Kerajaan berusaha sedaya upaya untuk menitik beratkan bidang-bidang sains dan teknik. Intisari rukun negara perlu diamal dan disanjung mulia. Kesetiaan kepada raja dan negara mustahaklah dipupuk dari peringkat paling rendah.
oleh kerana 65% dari jumlah penduduk Malaysia berumur kurang dari 21 tahun, satu rancangan dilancarkan ke seluruh negara pada minggu akhir bulan Mac bagi memupuk persefahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip rukun negara. Pertandingan-pertandingan syarahan dan menulis karangan telah diadakan di kesemua ibu negeri. Para pemimpin di hari muka ini memperlihatkan kepetahan mereka. Kemuncaknya ialah pertandingan syarahan peringkat kebangsaan pada 28 Mac di mana Duli Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan menyampaikan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang. Masa depan Malaysia pasti terjamin. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur penuh sesak dengan para peminat sukan. Pasukan bola sepak kebangsaan kita kembali dari Korea, di mana pasukan Malaysia melayakkan diri menyertai sukan Olimpik di Munich dengan menewaskan pasukan-pasukan handalan Korea dan Jepun. Hadiah-hadiah olahragawan dan olahragawati tahun 71 dimenangi oleh pemenang pingat emas lumba basikal dalam Sukan Asia dan Sukan Siap Ng Jungan berumur 24 tahun dan pemain tenis kebangsaan yang handal berusia 18 tahun Radhika Menon. Di Dewan Persidangan di Singapura, 31 orang ketua kerajaan negara anggota Commonwealth berhimpun pada bulan Januari. Perwakilan Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak yang mengumumkan buat pertama kalinya konsep Malaysia menjadikan Asia Tenggara sebagai rantau yang aman, bebas dan berkecuali. Pemandangan indah bangunan sekretariat di Kuala Lumpur menyambut 9 orang ketua negara yang datang melawat setelah selesai persidangan. Selang tak berapa lama lagi akan berlangsunglah sidang Persatuan Pengembara Kawasan Pasifik atau PATA. Yang demikian amatlah cerah kemungkinan memajukan perusahaan pelancongan kita. Di antara tempat-tempat tumpuan pelancong ialah Masjid Negara, Istana Negara dan Bilik Gerakan Negara yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak untuk mengawasi pelaksanaan rancangan-rancangan pembangunan di seluruh negara. Di rancangan pertanian LKTP di Sungai Buaya, para pelawat memuji dan berasa yakin bahawa masa depan Malaysia bukan sekadar menjadi tauladan kepada negara-negara membangun, bahkan juga diselenggarakan dengan rapi oleh para pemimpin yang muda serta berkebolehan. Pada bulan September, di bangunan Parlimen Kuala Lumpur, berlangsunglah sidang Persatuan Parlimen Commonwealth yang ke-17. Di Dewan Jamuan yang disesuaikan untuk persidangan tahunan ini, seramai 170 orang menteri dari 82 buah negara Commonwealth membincangkan perkara-perkara kepentingan bersama. Perwakilan Malaysia seramai 26 orang dipimpin oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail. Berbagai mauduk dibahaskan, dari masalah jumlah penduduk serta pengotoran hinggalah kepada konsep menjadikan Asia Tenggara sebuah rantau yang aman, bebas dan berkecuali. Majlis Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu mula bersidang pada bulan September bagi membincangkan persoalan maha penting, iaitu kemasukan negara China ke dalam badan dunia itu. Kawasan Asia Tenggara menerima kehormatan apabila Menteri Luar Indonesia Tun Adam Malik terpilih sebagai pengerusi bagi perhimpunan kali ini. Perwakilan Malaysia diketuai oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Berucap, beliau menerangkan dasar perkecualian Asia Tenggara yang disambut dengan penuh minat oleh badan antarabangsa itu. Di White House, Washington, Perdana Menteri menjelaskan kepada Presiden Nixon pendirian kita mengenai soal China. Hanya ada satu negara China. Perkara Taiwan merupakan hal yang berasingan. Beliau juga menjelaskan kepada Presiden Amerika itu tentang rancangan Malaysia kedua.
Kemudian, pertemuan tidak rasmi dengan para menteri luar Indonesia, Filipina, Singapura dan negeri Thai di tempat beliau menginap Waldorf Astoria di New York. Perdana Menteri merintis jalan mengadakan sidang Menteri-Menteri ASEAN bagi memeta konsep pengecualian Asia Tenggara. Balik di tanah air, Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail yang ketika itu juga menjadi Menteri Perumahan melawat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Beliau menyuruh para pengusaha agar membina lebih banyak lagi rumah harga rendah bagi memberikan rakyat peluang memiliki rumah sendiri. Lebuh Raya Timur Barat yang menghubungkan Kota Baru di pantai timur dengan Pulau Pinang telah pun dimulakan. Di suatu upacara di Petaling Jaya, Menteri Kerja Raya Pos dan Telekom Tun Sam Bantan menerima 54 buah kenderaan yang akan digunakan bagi projek tersebut. Negara sedang menyalurkan tenaga ke arah mengukuhkan lagi kedudukan ekonominya. Yang demikian, sains dan teknologi dititik beratkan. Pameran kejuruteraan dan perdagangan di Stadium Negara menyuburkan kesedaran masyarakat khasnya belia-belia mengenai perimustahatnya para pekerja mahir di bidang perindustrian dan kejuruteraan. Nadi bagi kemudahan asas, Bank Negara Malaysia telah selamat dirasmikan pada bulan Mei. Ia memulakan babak baru dalam sejarah urusan bank di negara kita. Binaan tersergam berharga 9.6 juta ringgit membuktikan wujudnya kemahiran anak negeri dalam lapangan seni bina dan kejuruteraan. Bulan Jun 1971, upacara penyerahan kapal bunga orkid oleh Duta Jepun di Malaysia, Tuan Shigeta Hirota kepada Tun Abdul Razak di Pelabuhan Kelang. Sebuah kapal lagi, iaitu bunga cempaka seberat 30,000 tan, telah pun diserahkan kepada kerajaan Malaysia pada bulan September. Oleh kerana Malaysia mengimport banyak jenis barangan pengguna dan berbagai bentuk bahan-bahan mentah untuk usaha-usaha perindustrian, maka wajiblah terdapat keupayaan sendiri di bidang perkapalan. Dalam bulan Ogos, perwakilan dagang China yang diketuai oleh Tuan Cheng Kuan Tao tiba untuk mengikat hubungan dagang di antara Malaysia dan China. Malaysia menjadi tuan rumah kepada satu lagi peristiwa penting, iaitu sidang peringkat Menteri yang ke-6 untuk pembangunan ekonomi Asia Tenggara. Berlangsung di Dewan Tunku Abdul Rahman, ianya dihadiri oleh para wakil dari semua negara Asia Tenggara. Dalam ucapan pembukaannya, Perdana Menteri Tun Abdul Razak mengingatkan para hadirin kejayaan ekonomi di semua negara Asia Tenggara merupakan jaminan dan senjata terbaik bagi menentang fahaman komunis. Di antara para pemerhati kenamaan yang hadir ialah pengerusi Bank Pembangunan Asia, Tuan Watanabe. Projek Tiga Segi Jengka di Pahang menjadi tumpuan penting dalam rangka lawatan ke Malaysia selama 3 hari oleh Ketua Bank Dunia Tuan Robert McNamara atas undangan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Beliau diiringi oleh isterinya, juga rombongan seramai 5 orang. Melawat kawasan, beliau menunjukkan minat istimewa terhadap kerja-kerja membalak. Tuan McNamara berucap mengenai keyakinan Bank Dunia terhadap rancangan masa depan kerajaan Malaysia untuk rakyat jelata. Beliau berjanji meneruskan tambahan pinjaman kepada Malaysia. Kerajaan bertekad untuk mengembangkan perusahaan. Beraneka projek terdapat di sana-sini. Firma-firma seperti ini bukan sekadar mengeluarkan barangan yang dulunya pernah diimport, bahkan juga mengekspornya ke Jepun, Jerman Barat dan Amerika Syarikat.
Sejak tahun 1968, 9,600 buah perusahaan didirikan di Malaysia menggunakan tenaga lebih 170 orang warga negara. Juga suasana pelaburan yang cerah amat penting bagi menarik modal luar negeri. Yang demikian, rancangan Malaysia kedua berhasrat untuk meneguhkan lagi tapak iktisas perusahaan negara. Loji elektronik di kawasan perusahaan Mat Mandin di Pulau Pinang membuktikan kemajuan pesat demi mengukir masa depan yang cerah bagi semua di Malaysia. Semangat melangkah maju wajiblah berterusan supaya dapat rakyat Malaysia berbilang bangsa mengecap kebahagiaan, kemakmuran dan keamanan dengan bersendikan rukun negara. Di Wisma Putra, 1 detik bersejarah. Perisytiharan ditandatangani bagi menjadikan Asia Tenggara satu rantau yang aman, bebas dan berkecuali. Berlangsung di bilik persidangan pada 29 hari bulan November. Buah fikiran dijelmakan oleh Malaysia dan diperkenalkan ke seluruh dunia sebagai kejayaan negara-negara Asia. Turut menurunkan tanda tangan ialah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan negeri Thai. Suatu kejayaan yang sungguh membanggakan. Hasrat suci persetujuan Kuala Lumpur itu ialah meletakkan rantau Asia Tenggara bebas dan terasing dari persaingan dan gangguan oleh kuasa-kuasa luar dan menjamin kemerdekaan serta kedaulatan wilayah tiap-tiap negara di kawasan tersebut. Sempadan negara di sebelah utara dan di Malaysia Timur subur dengan rimba belantara yang tebal. Beban mempertahankan kedaulatan serta keutuhan wilayah kita dipikul oleh angkatan bersenjata. Rancangan komunis bagi menghalang pelancaran rancangan Malaysia kedua telah terbantut. Pasukan keselamatan kita di Malaysia Timur dan Barat terus bergiat memusnahkan pengganas-pengganas. Di Sekolah Latihan Polis Kuala Lumpur, dalam bulan Julai berlangsung satu upacara raksasa perbarisan mengarak panji-panji bagi memperingati ulang tahun yang ke-13 pengurniaan panji-panji dan gelaran diraja kepada pasukan polis. Seramai 2,274 orang pegawai dan anggota berbagai-bagai unit mengambil bahagian dalam perbarisan. Dalam suasana gilang gemilang, panji-panji dianugerahkan oleh Duli Yang Maha Mulia kepada 15 batalion dalam pasukan polis hutan, unit simpanan persekutuan dan polis laut kerana mengenang jasa dan khidmat cemerlang mereka kepada nusa dan bangsa. Pemuncak upacara, perbarisan lintas. September, Duli Yang Maha Mulia berpakaian seragam Field Marshal Angkatan Tentera berangkat melawat markas ketumbukan Malaysia kedua di Sungai Besi dan diberikan taklimat mengenai keadaan perbatasan Malaysia Thai serta peranan dan susunan ketumbukan. Diiringi oleh Timbalan Menteri Pertahanan Tengku Ahmad Ritaudin, Ketua Turus Tentera Udara Komodo Datuk Sulaiman Sujak dan Pemerintah Pengkalan Grup Kapten Samuel Welch, ke bawah Duli Baginda mengunjungi Pengkalan Udara serta ditunjukkan selok-belok pesawat jet tebuan dan kebolehannya untuk menyerang oleh pegawai penerbangan Aziz Iskandar. Penerbangan oleh 4 buah pesawat jet tebuan diadakan demi menghormati kunjungan Baginda yang julung kali ke Pengkalan.
Puncak Hari Angkatan Bersenjata ialah pemeriksaan berjenis bahtera Tentera Laut Diraja Malaysia oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dari atas KD Hang Tuah, Sri Paduka Baginda memeriksa 25 buah kapal termasuk jenis penyapu periuk api dan kapal peronda. Angkatan Darat, Laut dan Udara sedia berbakti demi mempertahankan keselamatan sempadan kita. Berkat keyakinan terhadap keutuhan nusa dan bangsa serta berlandaskan rukun negara, Malaysia melangkah maju ke arah masa depan yang lebih gemilang.